Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sahabat-sahabat Facebook, followers geng Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur banyak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah rahmat dan inayah. Hari ini kita jumpa lagi di ruangan alam maya ni, di internet, di page geng Ustaz. InsyaAllah hari ini giliran saya pula untuk live duha ni. Jadi kita ambil dalam ruang masa yang kita ada sikit ni. InsyaAllah semua sahabat-sahabat geng Ustaz, untuk makluman, kita dah mula susun balik jadual kita untuk tazkirah setiap hari akan ada. Setiap hari akan ada paling kurang 2 kali sehari tazkirah dekat page geng Ustaz ni. Jadi kongsi-kongsi, sharekan pada teman-teman family kita yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat kita dunia akhirat, insya-Allah. Baik, pada hari ini ana nak kongsi beberapa tips daripada almarhum Syekh Dr. Fatih Yakan, yang kita petik dalam kitab Madza Yani Intima' lil Islam, apa erti saya menganut Islam. Insya-Allah kita ambil bab yang ketiga, saya mestilah muslim dari sudut akhlak. Saya mestilah muslim dari sudut akhlak, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat rakan Facebook yang dimana-mana saudara. Yang pertama, menjauhkan diri dari perkara yang syubhah. Menjauhkan diri dari perkara yang syubhah. Nabi kata min husnil Islam. Seseorang agama Islam orang tu baik bila mana dia jaga benda yang syubhah. Antara ciri-ciri kebaikan agama orang tu bila dia menjauhi perkara syubhah. Macam mana sahabat-sahabat Allah SWT, satu hari sahabat Nabi SAW datang jumpa Nabi. Lalu dia ingin bertanyakan Nabi tentang satu perkara, minta pendapat Rasulullah lah. Lalu Nabi SAW tak sempat, dia tak sempat kata apa-apa. Nabi kata dia, kamu datang untuk minta fatwa daripada aku? Ya, kata sahabat ni. Nabi kata, tanyalah pada hatimu. Tanyalah pada hatimu, jika ianya tenang, teruskan. Kalau kamu resah gelisah, tinggalkan. Maksudnya kalau bahasa Melayu kita apa? Sedar hati. Sedar hati, teruskan. Tak sedar hati, tak payah. Gitu sahabat-sahabat mata Subhanahu Wa Taala. Boleh sedar hati, teruskan. Tak sedar hati, tak payah. Da' ma yuribuka ila ma yuribuka. Nabi SAW sebut, tinggalkan benda yang tinggalkan benda yang meragukan kepada benda yang tidak meragukan. Itu kaedah dia. Kadang-kadang kalau kita ragu satu-satu benda, tinggal. Rasa tak ada hati, tinggal. Buatlah yang menenangkan jiwa kita. Apa yang tenang, Nabi kata, teruskan. Gitu. Itu dia punya kayu ukur dan insya-Allah. Boleh nak? Insya-Allah. Baik. Kita sambung. Pertama, kita kena jaga apa dia? Jaga daripada perkara syubhah. Ini akhlak kita. Nabi SAW sebut dalam satu hadis lain, al-halal mubayyinu wal haram mubayyun. Haram itu jelas, halal itu jelas, haram pun jelas. Hukum dia dah jelas. Arak jelas haram dia, judi jelas haram dia, zina jelas haram dia. Lagi apa lagi kita nak sebut? Rasuah jelas haram dia.
benda yang haram, jelas. Dan yang halal pun jelas. Apa dia yang halal jelas? Berjual beli jelas, tutup aurat itu jelas, dedah aurat itu haram jelas. Maka wa bainahuma syubhah. Benda yang di antara keduanya yang tak tahu hukum, yang kita was-was, kita ragu, itu syubhah. Maka tinggalkan. Sebaik-baik orang yang beragama, kata Nabi dan hadis lain, meninggalkan yang syubhah. Pasal syubhah ni bimbang, takut jatuh haram. Maka kita dia jaga, tinggalkan benda yang syubhah. Ini sebaik-baik orang yang memegang agama, insya-Allah. Satu, itu akhlak kita. Kita ada 9, insya-Allah. Ana cuba habiskan hari dengan ringkas sikit lah. Kalau panjang-panjang kan takut tak habis, insya-Allah. Okey. Kedua, memelihara pandangan. Pertama, syubhah, tinggalkan. Yang kedua, memelihara pandangan. Jangan memandang benda yang haram oleh agama. Lelaki, apa yang haramnya? Tak boleh pandang aurat perempuan yang bukan mahram dia. Lelaki tak boleh pandang aurat perempuan yang diharamkan. Aurat orang berlakon dalam TV, drama tu, tak tutup aurat, tak boleh tengok. Aurat orang berenang, sukan si Olimpik ke, tak boleh tengok. Kita sebut secara terang lagi jelas, insya-Allah. Tak kisahlah. Habis Ustaz, kalau macam tu, kita pergi supermarket, cashier, promoter tak pakai tudung, tengok di kaunter dengan tengok dekat TV lain. Bukan lain apa. Tengok kat kaunter kerana keperluan kita nak urusan berjual beli. Tengok dekat TV, kita tengok dengan penuh minat. Beza tak? Beza. Tengok di kaunter kerana keperluan urusan kita nak berjual beli. Bukan kita tengok dia. Macam kalau dia yang berlakon tu memang dia suruh tengok dia. Itu lain. Ya Ali, la tatabi' nazratan nazrah. Fa innal kal ula wa laysal akhir. Kata Nabi pada Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama terhadap benda yang haram dengan pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama Allah izinkan, pandangan kedua bukan lagi keizinan Allah. Macam kita tengok kat TV tu berlakon apa semua, tunjuk sana tunjuk sini. Itu benda yang Allah tak reda. Dan kita pula tengok dengan penuh minat. Wal iyadzubillah. So jaga muslimat. Jaga aurat kalian semua, insya-Allah. Boleh. Okey, memelihara pandangan. Sebaliknya samalah. Perempuan pun sama juga, jangan tengok aurat lelaki. Kan? Orang lelaki lumba renang dalam TV, sukan dan sebagainya, tak boleh. Kalau nak tengok tadi dengan penuh minat. Orang berenang mana ada pakai jubah kan? Gitu. So kita pun lelaki perempuan kena jaga pakaian kita masing-masing untuk memelihara pandangan. Kerana dari pandangan dia akan boleh mengeraskan hati. Daripada pandangan dia boleh akan memadamkan ayat Quran yang ada sepotong dua dalam jiwa kita. Daripada pandangan dia akan menyebabkan hati rosak, keluarlah perkataan yang buruk. Hilanglah kemanisan beramal. Jadi malah nak buat amal soleh. Mari pada dua biji makhluk ni yang namanya mata. Sahabat-sahabat, rakan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Biar mata ni kita doain dengan Allah, memandang yang elok-elok je semua, supaya mata kita dapat memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, seterusnya dapat memandang Allah di syurga. Kerana apa? Allah izin kerana mata kita memandang yang baik-baik. Maka kita dapat memandang sebaik-baik makhluk, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Insya-Allah. Kedua, ringkas-ringkas kan? Okey, yang kedua, memelihara lidah. Kita ambil contoh hadis bab mengumpat. Sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati Allah, mengumpat ni bukan saja perempuan, lelaki pun sama. Lelaki pun sama. Sama naik je. Mengumpat ni selalu hak tukang jawab katanya.
Kita tak jangan duk mengata ke orang. Dia tak bukan mengata ni benda betul. Dia kata benda tu bukan mengumpat. Betul tu mengumpat. Kalau tak betul, pembohong jadi dia. Kalau tak betul, hang cerita benda tipu. Yang betul tu mengumpat. Mengumpat ni lagu mana nak cek benda tu umpat ke tak umpat. Mengumpat ni cerita hak kita bawa tu, hak kita sebar, hak kita sembang. Tuan badan tak suka. Mengumpatlah tu. Tuan badan sakit hati, menyakiti hati tuan badan. Mengumpatlah tu. Boleh nak? InsyaAllah. Minta dengan Allah. Lidah kita bukan mengumpat. Lidah kita rajin baca Quran. Lidah kita zikir. Ingat Allah. Subhanallah ke, astagfirullah ke, selawatkan Nabi ke. Mengapai ayat Quran ke. Lidah kita. Supaya apa? Supaya lidah kita juga dapat melafazkan syahadah di akhir hidup kita. Amin. Lidah duk sebut benda buruk-buruk, duk mengumpat, dia kata ke orang, bimbang. Allah tak lembutkan dia untuk syahadah akhir hidup kita. Tak boleh mengucap mati pasal lidah dia sebut benda buruk. Jadi akhir hayat lidah tak boleh sebut kalimah tauhid, kalimah suci, la ilaha illallah. Bimbang, takut tak boleh. Ini sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati Allah semua, sentiasa sebut benda baik. Suami keluarkan perkataan baik pada keluarga, isteri dan anak. Isteri keluarkan perkataan baik pada suami dan anak-anak. Dengan izin Allah, akhir hidup kita boleh keluar perkataan yang baik, insya-Allah. Boleh? Seorang ulama, dia bela seekor burung. Lalu dia ajar burung dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia ajar burung dia mengucap 2 kalimah syahadah. Burung dia mati, kena tangkap, dia kena ngap di kucing. Contoh. Lepas tu, bila burung dia mati, dia menangis. Ulama ni menangis. Kenapa tuan menangis? Kawan dia tanya. Aku menangis. Burung ni setiap hari aku ajar mengucap. Nak bagi makan mengucap, nampak aku mengucap macam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi tadi dia mati tak mengucap, kata tuan kita, kata ulama ni. Tu aku menangis. Pasal apa? Apa maksud dia, tuan-tuan, puan-puan? Apa maksud ulama ni buat kisah tu kat kita? Burung tu faham tak kalimah syahadah? Tak faham. Kita faham tak baca Quran? Kebanyakan kita tak faham, tak mau rujuk tafsir. Jadi burung tadi syahadah hanya pada paruh dan lidah saja, tak masuk ke hati. Kita baca Quran tak masuk pun ke hati, tak melekat dekat hati. Bimbang. Amal kita tak sama dengan apa yang Quran suruh. Bahkan amal kita bertentangan dengan apa yang Quran suruh, maka akhir hidup kita bimbang. Lisan kita baca Quran, perbuatan kita lain pada Quran, maka lisan akhir hidup kita tak boleh mengaku Quran itu pegangan kita. La ilaha illallah, takut tak terkeluar pada lisan di akhir hidup kita. Wal-iyadzubillah. Waktu lisan, kena cakap yang baik-baik. Kena sampaikan baik-baik. Jangan duk menipu, jangan duk maki, jangan duk sumpah seranah orang. Bimbang. Allah halang dia tak boleh lafaz kalimah tauhid, la ilaha illallah di akhir hidup. Doa dengan Allah. Tadi kita sebut dah apa? Mula-mula pandangan mata, agar mata kita dapat memandang syurga dalam kubur. Taman syurga. Malaikat tunjuk. Agar mata kita dapat memandang keindahan waktu dibangkitkan. Malaikat sambut kita. Dan memandang wajah Rasulullah SAW. Dan seterusnya memandang zat Allah ataupun wajah Allah. Wallahu ta'ala alam, dalam syurga. Amin. Boleh? InsyaAllah. Yang keempat, bersifat pemalu. Apa maksud pemalu? Malu nak buat maksiat. Itu maksud dia. Malu nak dedah aurat. Itu maksud dia. Malu orang bang lalu depan masjid tak singgah masuk. Itu maksud dia. Malu kalau aku tak baca Quran, sehari tak baca Quran. Malu aku dengan Allah. Mengaku cinta Allah, mengaku cinta Nabi, mulut tak selawatkan Nabi. Malu. Malu cinta Allah. Surat yang Allah bagi yang namanya Al-Quran, tak pandai baca ataupun tak suka baca ataupun jarang sangat baca. Malu. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita kena malu dengan Allah. Kita kena malu dengan masyarakat. Kita kena malu dengan haiwan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit dan bumi semua tasbih memuji Allah, membesarkan Allah. Burung terbang dia besarkan Allah. Semut dalam hutan, dalam lubang dia besarkan Allah. Kuman COVID pun dia besarkan Allah.
Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abang Najib apa khabar? Lama, bukan lama tak jumpa, tak tahu bila pula kena jumpa. Sabah kan agak tinggi Covid. Ada rezeki anak ke Sabah insya-Allah nah. Abang Najib mudah-mudahan. Najib Zalani sahabat kita di KK. Alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh Malu al-haya'u wal iman qarinahu jami'an. Idza rafat adahuma rafa'al akhar atau kama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perasaan malu dan iman sekali. Dia sekali. Idza rafa'at ahadahuma rafa'al akhar. Kalau Allah angkat salah satu daripadanya, Allah akan angkat satu lagi. Apa dia? Kalau hilang rasa malu dah dicabut, iman pun dah rosak. Iman pun dah tercabut. Sebab dalam hadis lain Nabi kata, kalau tidak ada perasaan malu, buatlah apa saja kamu nak buat. Nampak tak? Ini sahabat-sahabat. Malu. Kerana malu dan iman itu dia sekali. Kebersihan dan iman itu dia sekali. Dia satu benda yang serumpun. Satu tangkai. Satu tangkai. Malu, iman, kebersihan ni benda satu tangkai. Cabut satu tangkai, tercabutlah semua kata Nabi SAW. Tak lengkap iman dia, tak lengkap. Sebab tu orang kalau tak malu, dia boleh pakai seksi. Iman dia pun tak ada. Kalau dia ada iman, dia takkan dedah aurat, dia takkan seksi. Dia tak malu makan rasuah, dia tak ada iman. Kalau dia ada iman, dia takkan makan rasuah. Ini Nabi SAW bagi kita kayu ukur. InsyaAllah. Baik, kita sambung lagi. Malu. Okay, malu buat maksiat. Malu, malas solat. Kena ada perasaan ni. Malu ni akan rosak bila iman rosak. Iman akan rosak bila malu rosak. Dua tu segandengan. Segandengan. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, bersifat lemah lembut dan sabar. Lemah lembut dan sabar. Okey, kita sebut lemah lembut dulu. Kenapa tuan kitab sebut lemah lembut dulu baru sabar? Pasal sabar ni dia tak akan datang kalau orang tu bersifat keras atau kasar atau agresif. Sabar tu akan datang hasil daripada lemah lembutnya seseorang. So kita kena lemah lembut semua. Semua kena lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rafqah. Yu'ti ala rafqi. Ma yu'ti ala unfi. Atau kama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang begitulah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ini sangat lemah lembut sifat dia. Dan sangat menyukai orang yang lemah lembut. Bukan pondan, lemah lembut. Lemah lembut tutur bahasa. Lemah lembut tindakan. Tenang, tidak gopoh dalam tindakan. Lemah lembut dalam berbicara. Lemah lembut perwatakan. Bukan lembab. Lain. Lembab ni orang tak suka. Serba-serbi lambat. Itu lembab. Lemah lembut lain. Kerja dia on time. Tindak tanduk dia cergas. Tapi dia lemah lembut. Lemah lembut dalam berbicara, dalam berkeluarga, dalam di pejabat. Lemah lembut orang dia. Sopan santun. Yuhibbu rafqa. Yu'ti ala rafqi. Maka kata Nabi, Allah sangat suka orang yang lemah lembut. Dan Allah akan tunaikan hajat, Allah akan memberi atas dasar lemah lembutnya orang tadi. Allah lemah lembut, orang ini lemah lembut, Allah akan tunaikan. InsyaAllah. Bersikap lemah lembutlah kita. Kenapa? Kerana lemah lembut akan keluar satu buah yang lebih besar, lebih manis. Apa dia? Sabar. Hilang sabar, hilanglah dakwah. Ada sabar, dakwah akan berterusan. Hilang sabar, tinggalkan perjuangan Islam. Ada sabar, dia boleh istiqamah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh insya-Allah. Satu lagi jalan selepas lemah lembut, dia akan mari ikhlas. Ikhlas ni buah yang sama yang selepas lemah lembut akan mari ikhlas, akan mari sabar. Orang ikhlas boleh sabar. Orang sabar dia akan ikhlas. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat, rakan-rakan Facebook yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih terus menyokong page kami pendukung pertubuhan pendukung pencinta ulama ataupun geng ustaz.
Siapa yang ingin menyumbang, menginfak, menderma, wakaf, nombor akaun ada dekat page, boleh teruskan. Lepas tu tulis kat situ atas tujuan apa. InsyaAllah misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan ni umum, kita akan bagi semua. Tak kisahlah gempa bumi ke, banjir ke, kebakaran besar ke, misi kemanusiaan. Kalau untuk madrasah kami ada yayasan. Yayasan yang ada mak-mak budak-budak tahfiz juga boleh menyumbang, insya-Allah. Insya-Allah. Kena lemah lembut dan sabar. Okey. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bila kamu cerita benda betul, kamu kena sabar, kata Allah. Kita selalu baca surah Al-Asr. Nak buat kerja baik kena sabar. Nak berdakwah kena sabar. Kalau tak sabar, tak boleh buat kerja dakwah. Kalau tak sabar, dia akan datang amarah, hilang lemah lembut. Kalau tak sabar, dia akan keluar ketan kesat, hilang bahasa baik. Kalau tak sabar, dia akan balas dendam. Nampak? Tapi kalau dia sabar, dia akan jadi seorang hamba yang pemaaf. Allahu Akbar. Banyak hikmah dalam lemah lembut dan sabar ni, terlalu banyak hikmah. Lemah lembut dan sabar. InsyaAllah. Ingat janji Allah. Janji Allah, innallaha ma'as sabirin wasta'uni bis sabri was salah. Allah kata, mintalah pertolongan dalam apa masalah kamu, apa saja masalah kamu, minta tolong dengan aku dengan jalan sabri was salah. Sabar banyak-banyak, dirikan solat. Minta dengan Allah, mengadu apa masalah kita. Mengadu apa masalah kita? Masalah jiwa, hati kita tak tenang, tak tentram. Bagi tahu dekat dia. Dia yang buat. Dia memiliki hati kita. Nah, kepala kita banyak fikir, rasa macam mana naik darah. Mengadu dengan dia. Bagi tahu apa masalah. Pertama, kena bagi tahu dosa kita. Ya Allah Tuhan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku dosa dia dulu. Ulama kata kena mengaku kita ni maha lemah, kita ni pendosa, mengaku. Sekiranya doa aku dihalang kerana dosa, maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Sekiranya rezekiku hilang berkat kerana dosa, ampunkanlah dosaku ya Allah. Sekiranya anak-anakku degil tak dengan cakap kerana dosaku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Sekiranya hatiku gersah gelisah kerana kotornya dosa-dosa pada hati, bersihkanlah hatiku ya Allah. Karena kalau akalku tidak duk fikir bukan-bukan bubu ya Allah, maka ampunkanlah seluruh dosa-dosaku ya Allah. Gitu. Istighfar ni kunci banyak benda. Antaranya ketenangan jiwa, ni Allah sebut dalam Quran. Antaranya rezeki yang melimpah tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Anak yang soleh, hasil yang melimpah ruah. Ini istighfar. Dia kunci keberkatan dunia akhirat. Pasal bila kita istighfar, hati kita bersih, kita akan dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, InsyaAllah minta Allah akan makbul pasal kita dekat dengan dia. Hati kotor, maka terhijab kita dengan Allah. Mudah-mudahan. Amin. InsyaAllah. Okay? Lemah lembut dan sabar. Sabarlah dengan apa saja kerana. Sabarlah dengan apa saja bentuk ujian yang datang. Sabarlah dengan apa saja kerana anak-anak. Sabar. Suami isteri sebaliknya sama. Sabar dengan kerana jiran. Sabar dengan kerana staf kita. Sabar dengan kerana bos kita. Selagi benda tu tidak dosa. Bila dosa, kita kena tegur. Kulil haq walau kana murad. Katalah yang benar walaupun orang tak suka. InsyaAllah. Yang keenam, bersifat benar. Ini akhlak kita. Bersifat benar. Apa maksud benar di sini? Benar di sini, kita membenarkan apa kandungan Quran. Kita membenarkan apa kata hadis Nabi. Kita membenarkan agama kita. Itu maksud dia. Boleh ya? Membenarkan itu maksud dia. Maksud dia, Quran kata A, kita benarkan dalam bentuk tindakan. Quran kata jangan buat C, kita pun tinggalkan C. Kita membenarkan apa yang Quran katakan itu. Inilah gelaran yang terlekat pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiq yang benar, membenarkan. Boleh? InsyaAllah. Benar mulut kita baca begitu, benarlah tindakan kita buat begitu. Benar mulut kata begitu, tiba-tiba
tindakan buat begitu, tindakan mendustai apa yang kita baca pada Quran pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Boleh? Insya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersifat benar. Okey? Kalau Quran kata judi haram, arak haram, zina haram, tiba-tiba orang tu buat, orang tu mendustai Al-Quran. Orang tu berpaling pada peringatan Quran. Tapi kalau kita kata, kalau kita tinggalkan Quran, tinggalkan judi, zina, kita solat ataupun solat malam, kita membenarkan apa yang kita baca. Kita membenarkan apa kandungan Quran. Gitu maksudnya. Insya-Allah. Bersifat tawaduk. Maksud tawaduk sini sahabat-sahabat, kita merendah diri di hadapan keagungan Allah, juga kita tawaduk sesama manusia. Wakhfid janahaka bil mu'min. Allah kata dalam surah Al-Hijr, tundukkan pandangan kamu, rendahkan pandangan kamu, tundukkan ego kamu sesama orang beriman. Barak. Sama-sama kita tawaduk, jangan duk belagak, jangan duk sombong. Kan? Contoh. Antara dua orang ulama muktabar, ulama besar. Kita tengok satu gambar yang viral, contoh. Fadil Ustaz Azhar Idrus, siapa tak kenal dia? Antara ulama yang faqih bab fiqh, bab hukum hakam, bab fiqh. Dia boleh hadir Al-Fadil, Tok Guru Haji Adi Awang punya kuliah duduk depan, siap catat lagi. Dia boleh hadir almarhum Tok Guru Harun Din kuliah, dia duduk depan, siap catat lagi. Almarhum Tok Guru kita Datuk Ismail Kamus almarhum, dia boleh duduk depan Tok Guru Harun Din kuliah, dia siap catat lagi. Tawaduk, merendah diri sangat-sangat, ya Allah Tuhan. Sangat merendah diri. Ini. Insya-Allah sifat tawaduk, bukan sombong. Bukan belagak ego dan sebagainya. Wa rabbaka fakabir. Tuhan lebih besar. Bukan kita yang besar, bukan kita hebat, bukan kita. Tak ada. Semuanya Allah. Bakat yang kita ada, Allah. Ilmu yang kita ada, Allah. Rupa paras yang kita ada, Allah. Duit banyak yang kita ada, Allah. Pelajaran kita tinggi, CD kita tinggi, Allah. Kepakaran bidang tertentu yang kita ada, Allah. Semua Allah bagi. Dan Allah boleh tarik anytime, anywhere, Allah boleh tarik bila-bila masa, di mana saja. Insya-Allah. Tawaduk. Kalau kita baca kisah salafus salih, zaman pesat berkembang ilmu Islam, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, zaman-zaman tu mereka saling berguru-guru. Gitu macam mana nak sebut. Kawan ni pergi belajar kau ni. Bila kau ni buat kelas, kau ni pergi belajar kau ni. Esok pergi belajar kau ni. Minggu depan kau ni main belajar kau ni pula. Itu. Sebab tu kalau kita tengok susur galur ilmu mereka, murid mereka nama sekian-sekian. Baca tang guru, nama murid ada duduk jadi guru juga. Tawaduknya mereka. Ingat kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cukup merendah diri Imam Syafi'i. Kalau aku pernah dapatkan satu ilmu daripada budak tu guru aku, kata Imam Syafi'i. Sangat tawaduk, sangat rendah diri. Boleh? Jangan sombong. Bila orang nasihat, terima nasihat yang baik. Walaupun dia budak, kata Imam Syafi'i, dia tu dah jadi guru aku. Aku kena hormat dia. Ni Imam Syafi'i sebut. Kita ni kadang-kadang berbuih orang nasihat kita. Dia pun sama. Habis, sombong kita. Tak boleh terima nasihat orang. Insya-Allah. Tawaduk. Ini akhlak kita.
Tuan kita antaranya kita kena bersifat tawaduk. Okey? Tawaduk dah, jangan bertukar dengan berwuduk. Okey, yang ke-8, menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Su'uzan. Jangan sekali sangka buruk. Sangka buruk tu dalam surah Al-Hujurat menyebut ialah dosa. Berdosa sangka buruk. Ada sahabat anak kat sini, syarikat dia nama Sangka Baik. Senang berbuat nama syarikat Sangka Baik. Dia ada homestay Sangka Baik. Apa-apa syarikat semua dia Sangka Baik belaka. Kalau jumpa dia, Ustaz Sangka Baik, Ustaz Sangka Baik, panjang dia. Nama syarikat dia Sangka Baik. Jangan sekali-kali kita sangka buruk. Apa saja kata para alim ulama, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. Sangka baik dengan Allah dan sangka baik juga dengan makhluk, dengan hamba Allah. Sahabat-sahabat, kan Allah kata kalau kita terus letak sangka buruk, kita akan menyesal. Menyesal. Pasal sangka buruk ni hanya zon, sangkaan. Kalau sangkaan kita meleset, kita menyesal, kita malu, nak minta maaf pun malu. Nampak tak? Itu kesan. Tapi kalau sangka buruk, kalau dia buat yang tapi kalau kita sangka baik, katalah dia buat buruk, dia je yang berdosa, kita tak berdosa. Tapi kalau kita sangka buruk, dia tak buat, dia dapat pahala, kita berdosa. Nampak tak? Orang lain punya hal, orang lain punya pekerjaan, kita dapat dosa pasal apa? Sangka buruk. Kita tak buat, tapi dosa dapat pasal sangka buruk. Ini teruknya sangka buruk ni. Kita tak buat, tapi dapat dosa pasal sangka buruk. Boleh ni? Wajtanibu zon, kata Allah, jauhkanlah dari kamu sangka-sangka buruk. Tak baik. Sangka buruk akan mari pertuturan yang buruk. Pertuturan yang buruk akan mari sakit hati kawan tu. Hasil daripada sangka buruk. Apa-apa sangka baik dulu. Lama tak dengar berita, mana pergi? Sibuk kot dia. Tak apalah, ada rezeki kita jumpa. Lama tak mana pergi? Itu memang bukan dia kata nak ziarah kawan-kawan, bukan kata nak telefon kawan-kawan. Habis sangka buruk. InsyaAllah. Okey, apa-apa sangka baik dan jauhi mengumpat. Mengumpat ni ringkas nak sebut sini sahabat-sahabat. 10.30 dah. Ringkas nak sebut. Air laut masin. Segala kotoran masuk dekat air laut. Betul? Bangkai air laut. Ikan paus punya besar, bangkai dia di laut, dalam laut. Orang mati dalam laut. Kapal berlayar najis dalam laut. Sisa makanan dalam laut. Kotoran semua daripada sungai masuk laut. Laut busuk tak? Laut tak busuk. Kalau laut busuk, kata ulama, kalau Allah jadikan laut itu busuk, kita mati tak boleh hidup. Kerana kuman yang semua masuk dalam dia tak mati. Tapi mati dalam dia dengan sebab kandungan garam tadi. Baik, laut yang tidak busuk itu kata Nabi SAW, mengumpat. Kalau dicampak dalam laut, seluruh lautan akan busuk. Ini busuknya mengumpat. Okey, insya-Allah. Dan yang ke-9, bermurah hati. Ini sifat kita. Murah hati. Apa maksud murah hati ni? Kita sangat-sangat mudah infak. Apa saja bentuk yang kita ada. Nombor 1, dah tentulah sebut infak, duit ringgit. Yang ketiga, infak tenaga, gotong royong, tolong orang. Lagi. Nabi kata, infak ni dia tak tunggu banyak sikit, tak tunggu kerja tu besar. Kita buang batu, buang duri, benda yang halang laluan orang ramai, itu sedekah. Pimpin orang buta lintas jalan, itu sedekah. Duit ringgit dah tentu. Senyum paling tak ada sedekah. Nak bagi tahu, sedekah ni tak ada limit yang minima. Macam zakat ada ukuran, ada nilai tara dia. Sedekah tidak. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau boleh tangguh sekejap ya Allah, tangguhkan kematian sekejap. Ila ajalin qarib. Kejap. Fa asaddaqa. Aku nak sedekah ya Allah. Nak sedekah. Kenapa tak nak sedekah? Kerana sedekah ni dalam Quran sebut pahala tidak ada limit. Kalau kita solat, dia bukan minta tangguh nak pergi haji. Dia bukan minta tangguh nak qiyamul lail, nak khatam Quran, nak solat taubat. Bukan.
dia nak sedekah. Kerana kalau pergi haji, balik haji setakat tu je pahala haji. Dia bangun malam, dia lepas bagi salam setakat tu je pahala. Dia nak solat taubat, bagi salam setakat tu pahala. Dia habis khatam Quran, habis sadaqallah azim setakat tu je pahala. Tetapi sedekah, pahala tu berturutan, bersambung-sambungan sampai kiamat. Pahala sedekah. Sebab tu banyakkan sedekah. Tuan-tuan, kita pergi masjid subuh, masuk tabung tepi pintu, bubuh. Di situ ada 2 malaikat duk tunggu. Seorang malaikat rahmat, seorang malaikat azab. Malaikat rahmat kata, "Ya Allah, tambahlah rezeki kawan ni, Ya Allah." Kerana dia masuk masjid, pagi-pagi dia infak. "Ya Allah, celaka dia ni, Ya Allah." Dia masuk masjid, tak infak langsung. Infak unfiq ilaika, kita infak, Allah akan bagi balik kat kita. Lebih pada tu. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim. Siapa memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang mulia, yang ikhlas, Allah akan lipat kali ganda pemberian dia. Dan pahala yang tak putus-putus. Boleh nak? InsyaAllah. Ada 9 sini yang digariskan oleh Al-Marhum Syekh Fathiyakan. Akhlak kita. Yang pertama, menjauhkan diri perkara syubhah. Memelihara pandangan. Memelihara lidah. Bersifat pemalu. Okey, syubhah ni nak sebut. Khusus dalam bab makanan. Dalam bab makan. Carilah BMA, Buy Muslim First. Buy Muslim First. InsyaAllah halalan tayyibah. Kalau selain pada produk Muslim, suasana hari ini sahabat-sahabat, kita wajib meragui. Kerana banyak kali dah kita dikhianati. Sijil halal kita dikhianati banyak kali dah. Makanan-makanan, sosisnya yang terbaru ni apa dah? Air Ribena kan? Air Ribena dengan lemon tea kata yang terbaru. Dicampur dengan alkohol. Dengan bahan-bahan yang tak elok, bahan yang memabukkan. Unsur-unsur yang memabukkan dalam Ribena. Ribena ni kanak-kanak. Dan lemon tea. Pasal bila kita dah mula sedar orang kita tak minum air gas, dia attack melalui air itu pula. Wajib kita ragu sekarang dengan produk yang bukan Islam ni. Tetapi bukan kita boycott. Buy Muslim First. Yang Muslim tak ada, kita cari yang apa. Tapi cari yang proof, yang terbukti, baik kualiti dia bersih suci dan menepati piawaian Hawa Jakim, insyaAllah. Pasal daripada makanan lah hati akan kita akan rosak. Okey, pertama, jauh syubhah. Kedua, memelihara pandangan. Ini anak ulang. Ketiga, memelihara lidah, bersifat pemalu. Keempat, kelima, bersikap lemah lembut dan sabar. Keenam, bersifat benar. Ketujuh, bersifat tawaduk. Kelapan, menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Dan kesembilan, bermurah hati. InsyaAllah malam nanti Ustaz lain pula kuliah maghrib dekat page Gang Ustaz. Ada nombor akaun tertera menyumbang. InsyaAllah kami akan gerakkan sebarang program-program kemanusiaan, program-program Islamik, membantu mangsa-mangsa macam-macam lah. Macam-macam kami dah buat lah. Kami dah buat sekilo ikan temenung di Kedah PKP tadi. Lunch untuk frontliners di Lembah Kelang PKP tadi. Kita buat hasil semua sumbangan orang ramai. Kita dah siapkan sebuah masjid di Palu. Dengan bencana tsunami Palu, kita dah siap dah sebuah masjid. Nama mantan presiden kami, Masjid Nur Azli di Palu. Di Tipu, di kampung Tipu, Palu. Dah siap, semua dah siap. Alhamdulillah. Jadi teruskan menyumbang dan menyokong pendukung dan pecinta ulama ataupun geng Ustaz. Wallahu ta'ala alam, yang baik semua daripada Allah. Salah silap kalimat mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Radinatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma asina aqibatana fi umuri kulliha wa ajina min khizyi dunya wal adzabil akhirah. Rabbana Allahumma yassir umurana ya Allah, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Siapa yang belum solat duha boleh teruskan insya-Allah. Ini nak teruskan dengan baca Quran silakan, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.